Penentuan kadar tindak balas. Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cikgu Hani. Selamat petang kepada anak-anak sekalian. Dah lama Cikgu Hani tidak bersiaran melalui panitia kimia. Okey, selalunya Cikgu Maya je kan. So, Cikgu Hani welcome back kembali semula. Okey, pada malam ni Cikgu Hani ingin membincangkan berkaitan dengan topik kadar tindak balas. Okey, selamat berpuasa kepada anak-anak. Semoga amalan kita diterima oleh Allah hendaknya, dan rasanya tak terlambat lagi untuk Cikgu Hani mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang berkah ini. Okey, suka untuk Cikgu Hani ingatkan, kelas pada malam ini adalah dibuat secara rakaman, maka tiada sijil disediakan. Diharap perkongsian Cikgu pada malam ini bermanfaat kepada kamu semua. So, jangan lupa jam 8 malam setiap Sabtu bersama Panitia Kimia Akademi YouTuber bermula percuma, selamanya percuma. Okay, check it out. Okay, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cikgu Hani. So, hari ini Cikgu Hani ingin membincangkan berkaitan dengan bab 7.1. Okey, apa yang ada pada bab 7.1 iaitu penentuan kadar tindak balas. So, diharap anak-anak semua dapat bersedia. Okey, fahamkan betul-betul dan fokus apa yang Cikgu Hani ingin sampaikan pada malam ni ya. Alright. Okey, sebelum tu kita lihat dia punya standard pembelajaran. Yang pertama, habis perbincangan cikgu pada malam ini, anak-anak murid seharusnya dapat yang pertama mengelaskan tindak balas cepat dan tindak balas perlahan yang berlaku dalam kehidupan harian. Okey, dan yang kedua, dapat menerangkan maksud kadar tindak balas. Dan yang ketiga, mengenal pasti perubahan yang berlaku dalam tindak balas yang boleh diperhatikan dan diukur melalui aktiviti. Dan yang keempat, menentukan kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Seterusnya, dapat menyelesaikan masalah numerikal berkaitan dengan kadar tindak balas purata dan pada masa tertentu. Okey, so kita pergi pada standard pembelajaran yang pertama, iaitu mengelaskan tindak balas cepat dan tindak balas perlahan yang berlaku dalam kehidupan harian. Okey, di sini Okey. Okey, baiklah, pengelasan tindak balas. Okey, yang pertama kita bincangkan tentang tindak balas cepat. Okey, dalam tindak balas cepat, contohnya adalah nyalaan mancis Okey, bila kita ni je, dia terus mengeluarkan nyalaan api, ya. Itu tindak balas cepat. And then pembakaran bunga api, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah tindak balas logam reaktif dengan air. Okey, ini kita dah belajar semasa tajuk 4 jadual berkala, iaitu ciri-ciri ataupun sifat-sifat unsur kumpulan 1 bila kita buat eksperimen berkaitan dengan logam kalium natrium dan juga logam lithium semakin menjadi kumpulan semakin reaktif. Okey, seterusnya tindak balas sel elektrik dan juga contoh yang kelima adalah pembakaran gas dan yang keenam pemendakan. Alright. So kita pergi seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya kita sambung iaitu melibatkan tindak balas perlahan ya. Tindak balas perlahan ataupun tindak balas lambat. Contohnya adalah pengaratan logam, pereputan buah, pereputan haiwan. Apa itu maksud pereputan haiwan? Contohnya haiwan mati dan mereput terurai. Kakisan batu, contohnya batu paling mudah dalam gua batu kapur. Bila kena hujan, kena air, lama-lama dia akan terkakis And then penapaian, proses penapaian yang paling mudah sekali proses buat tapai Kalau ibu-ibu kita buat tapai pulut, tapai ubi, itu contoh. Kalau dalam kimia tu penapaian alkohol lah seterusnya fotosintesis. Ini merupakan tindak balas lambat. So kadar tindak balasnya rendah. Bila tindak balas lambat, kadar tindak balasnya rendah.
Bila tindak balas cepat, kadar tindak balasnya tinggi. Okey, so sekarang kita tengok. Okey, kita pergi pada standard pembelajaran yang kedua, iaitu menerangkan maksud kadar tindak balas. Okey, penentuan kadar tindak balas, apakah maksudnya? Iaitu perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Maksudnya berapa banyak bahan itu berubah dia punya kuantiti dia. Contohnya daripada 1 gram. Okey, bahan tindak balas daripada 1 gram. Di akhir tindak balas jadi berapa gram. Okey, seterusnya hasil tindak balas per unit masa. Okey, asalnya pada mula eksperimen hasil tindak balas belum ada. Tapi pada akhir eksperimen hasil tindak balas sudah ada. Jadi kita kira per unit masa. Okey, formulanya ataupun rumusnya adalah kadar tindak balas bersamaan dengan perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas. Okey, dalam unit apa? Dalam unit gram per sentimeter padu atau unit mol per desimeter padu. Okey, kalau gram per sentimeter padu tu dia segi ni lah kepekatan kan, dalam unit gram per sentimeter padu. Okey, kalau unit mol per sentimeter pun kepekatan dalam bilangan mol dalam 1 desimeter padu larutan kita dah belajar sebelum ni. And then dibahagi dengan masa yang diambil untuk perubahan itu berlaku. Okey, contohnya dalam saat ataupun minit. Alright. Okey. So, unit bagi kadar tindak balas, kat sini ada 3 contoh. Yang pertama dalam unit gram per saat. Okey, unit gram dalam 1 saat ataupun gram dalam 1 minit. Berapa banyak? Berapa gram dalam 1 minit? Berapa gram dalam 1 saat? Okey, yang kedua boleh juga kita kira dalam isi padu per saat. Okey, biasanya gas lah. Awal eksperimen tiada penghasilan gas kan? Belum ada hasil gas. And then akhir baru ada hasil gas. Alright, sama ada sentimeter padu per saat ataupun sentimeter padu per minit. Okey, yang ketiga dalam unit bilangan mol mol per desimeter padu, iaitu kepekatan per saat. Berapa banyak kepekatan dia per saat ataupun mol per desimeter padu per minit. Okey, itu dari segi kepekatan. Alright. Okey, baiklah. Seterusnya standard pembelajaran ketiga mengenal pasti perubahan yang berlaku dan tindak balas yang boleh diperhatikan dan diukur melalui aktiviti. So, penentuan kadar tindak balas, perubahan yang berlaku dalam tindak balas. Yang pertama, okey, kita boleh tengok dari segi pembentukan mendakan precipitation form. Okey. Seterusnya yang kedua, okey, ada contoh gambar kat situ, gambar foto 7.1, tindak balas antara larutan argentum nitrat. Okey, argentum nitrat dengan larutan natrium klorida. So, dia akan menghasilkan mendakan apa? Kita dah belajar dalam tajuk garam kan? Okey, iaitu mendakan argentum klorida. So, dapat mendakan putih situ. Akhirnya, tanda X itu tidak kelihatan sebab dah hasilnya mendakan. Okey, so yang kedua, kita boleh perhatikan dari segi pengurangan jisim bahan tindak balas. So, bahan asalnya tadi kita guna apa? Contoh kalsium karbonat. And then di akhir eksperimen, berapa jisim kalsium karbonat kita guna? Itu contoh. Okay? So, kat sini kita ada contoh tindak balas antara asid nitrik HNO3 dengan batu kapur kalsium karbonat yang juga bagi contoh je kan? Alright, so kita timbang di awalnya, katalah jisim kalsium karbonat tu 1 gram. So, di akhir eksperimen itu berapa? So, kita akan lihat nanti dia punya jisim kalsium karbonat tu itu berkurang ataupun bertambah. Tadi awal maksud kadar tindak balas tu boleh diukur dengan apa? Okey, iaitu kuantiti bahan itu berkurang kan? Hasil tindak balas tu bertambah. Okey, so yang ketiga dari segi penambahan isi padu gas. Okey, contoh tindak balas ni apa? Contohnya kita ada tindak balas antara asid hidroklorik dengan magnesium, di mana di akhir eksperimen tadi akan menghasilkan gas hidrogen. Okey? Baiklah, sekarang kita pergi pada standard pembelajaran yang keempat, iaitu menentukan kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, so nilai purata bagi kadar tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh masa tertentu. Okey, apa itu kadar tindak balas purata? Ialah nilai purata bagi kadar tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh masa tertentu. Okey.
So, kadar 14 purata iaitu contohnya jumlah isi padu gas terkumpul dalam unit sentimeter padu dibahagi dengan tempoh masa yang diambil iaitu saat. Okey. Ni dia punya contoh graf graf yang diplot iaitu isi padu gas dalam unit sentimeter padu lawan masa dalam unit saat. Ya, so kita lihat di sini tindak balas berhenti di sini ni dah malar. Okey, situ dah malar Okey, tulis. Sini malar. Okey, itu maksudnya apa? Malar ni kan tetapkan, so tidak balas berhenti di sini dan mula malar tu tidak balas berhenti dekat situ. Okey, so yang kedua pula kadar tindak balas purata dari T1 hingga T2. Tu macam mana pula? Okey, so macam mana nak kira? Iaitu jumlah isi padu gas terkumpul dari V1 hingga V2 dalam unit sentimeter padu dibahagi dengan tempoh masa yang diambil dalam saat. Okey. So kalau kamu lihat di sini isi padu gas, graf isi padu gas melawan masa, kita nampak sini ada V2 dan V1 di bahagian T2 dan T1. Maksudnya selang masa sini lah. Okey, dekat situ. Itu kalau kita nak kira kadar 14 purata dari T1 hingga T2. Kalau biasa soalan dia tanya kadar 14 purata dari saat S1 hingga S2. Contoh macam tu. Alright. Okey, kita pergi kadar 14 purata lagi. Ni isi padu gas. Contoh graf isi padu gas melawan masa. Alright. Okey, kadar 14 purata dalam T1 saat yang pertama. Tadi antara T1 hingga T2 kan. Ini dalam T1 saat yang pertama. So kat sini masa S1 and then V1. Okey, macam mana nak kira? Sama dengan jumlah isi padu gas terkumpul dalam T1 saat yang pertama dibahagi dengan tempoh masa yang diambil dalam saat. Okey, so mula dari sini lah T1 kan. So sampai kosong lah. Ya, daripada kosong hingga T1, daripada kosong hingga V1. So akhir tolak awal lah ya. Okey, unitnya sentimeter padu per saat sebab grafnya isi padu melawan masa. Okey, so kadar tindak balas yang berlaku pada satu ketika sahaja. Okey, tadi kita dah bincang tentang kadar 14 purata. Purata ada 3 keadaan kan? Ada 3 keadaan. Sekarang kita pergi pada kadar 14 pada masa tertentu. Okey. Ni macam mana pula nak kira? Okey, kadar 14 pada masa T iaitu bersamaan dengan kecurunan tangent pada masa T. Ni kita kena lukis graf, plot graf betul-betul and then kita cari kecurunan tangent. Okey. Iaitu sama dengan Y per X lah, unit sentimeter padu per saat sebab tangent kan. Gini kita buat lukis graf, plot graf elok-elok and then kita cari tangentnya kat sini. Ni Y bahagi dengan X. Ini kita panggil apa? Tangent. Okey. Okey, perubahan tindak balas melawan masa. Okey, so ada graf kat sini. Contohnya graf isi padu melawan masa. Okey, pada graf yang malar itu, garisan malar itu tindak balas sudah menjadi lengkap. Okey, di sini tindak balas semakin perlahan kat sini. Nak mula landai kan. Yang ini pula tindak balas semakin cepat. Nampak tinggi kan kat situ. Okey. Alright, so kita berehat dulu. Anak-anak sekalian boleh minum dulu sebelum kita pergi kepada contoh penyelesaian masalah. Alright.
kembali lagi bersama dengan Cikgu Hani dalam Kimia SPM ya. So anak-anak diharap masih bersama dengan Cikgu Hani ya pada malam ni. Okey, jika anda ada apa-apa soalan boleh tulis di ruangan live chat ya. Okey, ataupun di ruangan komen. Okey, nanti cikgu akan balas. Alright. Kita teruskan ya anak-anak. Okey, baiklah. Kita pergi pada contoh yang pertama di sini. Okey, di bawah standard pembelajaran yang kelima iaitu menyelesaikan masalah numerical berkaitan dengan kadar tindak balas purata dan pada masa tertentu. Okey. Contoh satu, ini adalah soalan SPM ya. Berkaitan dengan tajuk kadar tindak balas. Jadual 3 menunjukkan isi padu gas oksigen yang dikumpulkan apabila larutan hidrogen peroksida terurai dengan kehadiran mangan 4 oksida. Okey, soalan dia adalah berapakah kadar tindak balas purata dalam minit ketiga? Okey, dalam minit ketiga, so kita kat sini unitnya adalah saat. Okey, so ini 60 saat maksudnya 1 minit. Okey, ini 120 saat maksudnya minit yang kedua. 180 minit yang ketiga, minit keempat, ni minit kelima. Okey, so di sini dia kata dalam minit ketiga. So dalam minit ketiga adalah di sini. Okey, antara sini dalam minit ketiga. 2 ketiga tu. Okey, jadi kadar balas purata dalam minit ketiga bersamaan dengan kita ambil bacaan isi padu pada minit ketiga ni 25.8 tolak dengan isi padu dalam minit kedua ni 10.4 cm padu, jangan lupa unit tulis, and then dibahagi dengan masanya 180 tolak 120 saat. Okey, so kita dapat jawapan 0.257 cm padu per saat. Okey. So, kita bagi contoh yang kedua. Okey, contoh kedua ini lain sikit lah ya. Kita ada 2.4 gram magnesium ditambahkan pada asid hidroklorik cair HCl yang berlebihan. So, tindak balas akan lengkap dalam masa 20 saat. So, hitung kadar tindak balas purata dalam mol per saat. Okey, so kadar tindak balas kan? Kadar tindak balas. So, kita kena cari apa? Dia suruh cari dalam mol per saat. Jadi kita cari bilangan mol. Macam cari bilangan mol? So kita cari bilangan mol magnesium iaitu menggunakan formula GSM bahagi dengan GSM molar. So 2.4 gram bahagi dengan 24 gram per mol. So kita dapat 0.1 mol. Maka kadar balas puratanya adalah 0.1 mol bahagi dengan 20 saat. Jadi kita dapat 5/10⁻³ mol per saat. Jadi bentuk perpuluhan 0.005 mol per saat. Macam tu. Okey? So anak-anak boleh cuba kira, banyakkan buat latihan berkaitan dengan kadar tindak balas ni. So cikgu percaya kamu semua sudah belajar bab ini. So ini merupakan ulangan ya. Ulangan sebagai ulang kaji nak periksa pertengahan tahun ya, untuk tingkatan 5 khususnya ya. Alright. So, kita pergi kepada contoh yang ketiga iaitu raja di bawah menunjukkan graf isi padu gas oksigen O2 yang terbebas melawan masa. So, hitung kadar balas purata dalam 20 saat yang pertama. Okey, 20 saat yang pertama. So, kita kira 20 saat yang pertama tadi mana ini. Kat sini 20 saat yang pertama daripada 20 ke 0 ni kat sini tau. Okey. Kan 20 masa ni 0 hingga 20 20 saat yang pertama, jadi dia punya isi padunya adalah 40. Jadi 40 tolak 0 ni bahagi dengan 20 tolak 0, dapat 2 cm padu per saat. Kemudian untuk yang nombor 2 ni kadar tindak balas pada saat ke-20. Okey, seperti yang cikgu terangkan tadi, pada saat ke-20 ni kita kena lukis graf and then kita kena cek kecerunan tangent. Macam contoh soalan ni, dia dah ada graf. Okey, dah siap-siap graf. Jadi kita cari kecerunan tangent ni. Kita buat garisan tangent kat situ. Makin besar tangent makin baiklah sampai ketepatan tu lebih baiklah. Jadi kita dapat sini, ini adalah tangent yang kita dah lukis. Okey. Saat ke-20 kan. 20 kat sini. Ni 20. Jadi kita panjangkan tangent ni. Panjangkan, cikgu ambil sini 40, 70 baca kat sini Ni X dengan Y kan. Ni X, ni Y, betul tak?
So, X adalah 40, Y-nya adalah 70. Y itu adalah isi padu. Okey, kemudian cikgu panjang kata yang jenis, segitiga yang jenis. Sini 10. Kan, bacaan sini adalah... Sekejap. Sini adalah 40. Okey. So, sini 40 tolak 70 kan? 40 tolak 70 pula. Sorry, tersasul. Dia punya kedudukan sini, koordinat di sini 40, 70. Sini, koordinat dia berapa? Okey, berapa sini? Sini adalah 10, kosong. Kan? 10, kosong. Sini berapa kat sini? Sini adalah 40, 10. Kan? Sini 40, 10. Dan susah-susah juga petang-petang ni. Sorry So, delta V bahagi dengan delta T. Tahu kan? Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Macam tu. So, tadi mana? Delta V-nya 70 tolak dengan 10. So, dekat sini dia punya delta T-nya adalah 40 tolak dengan 0. Sini okey. Boleh ni matematik je. So kita dapat 1.5 cm padu per saat. Okey? Boleh tak anak-anak? Boleh kan? So diharap perkongsian cikgu pada malam ini memberi manfaat kepada anak-anak murid sebagai ulang kaji. Banyakkan buat latihan. Alright. Okey, so nampaknya dah sampai slide yang terakhir daripada Cikgu Hani. Semoga perkongsian cikgu pada malam ini memberi manfaat kepada anak-anak. Teruskan belajar kimia. Okey, so segala yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. So cikgu nak ingatkan sekali lagi, okey, kelas pada malam ini dibuat secara rakaman, maka tiada sijil. Alright. So teruskan menyokong Akademi YouTuber, bermula percuma, selamanya percuma. Okey, jumpa lagi. Bye.